Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just TM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So guys, video untuk kali ni, cerita dia tak adalah panjang mana pun, dia just pendek je, tapi cerita dia boleh bagi macam vibe dekat korang juga. Kira macam vibe seram tu still ada. Okay. So kisah ni sebenarnya berkaitan dengan saka. Dan kisah ni pula diceritakan oleh orang yang terkena saka tu sendiri, dan nama dia pula ialah Nani. Okay. So Nani ni waktu kejadian ni dia baru je berusia 24 tahun. Kiranya dia masih muda lagi, dan dia baru lepas berkahwin selama 3 bulan macam tu lah. Kiranya baru-baru awal-awal perkahwinan lagi macam tu. Okay. Dan dia ni sebenarnya beruntung tau guys, sebab dia dapat seorang suami yang memahami dia dan try untuk bantu dia ni keluar daripada saka yang ada dekat dalam badan ini, which is sebenarnya daripada nantilah dekat akhir-akhir korang tahu sebenarnya daripada mana saka yang ada dekat dia tu. Okay. So dia kata awal-awal perkahwinan dia tu dia sangat stres, sebabnya dia tak sangka dia dapat dugaan yang dia tak pernah terfikir ataupun tak pernah terlintas dekat fikiran dia pun dia akan dapat dugaan macam tu sekali. Sebab itulah dia kata dia beruntung, sebab dia dapat seorang suami yang sangat-sangat memahami diri dia. Okay. So kisah ni berlaku bila si Nani ni dia buka Facebook tau tentu. Dia buka Facebook, dan waktu dia buka Facebook tu macam scroll social media macam tu, dia tengah cari macam tukang urut, tapi package dengan tukang bekam sekali. Okay. So dia jumpalah seorang akak ni. Okay. Waktu dekat Facebook tu lah dia cari-cari, dia jumpa akak ni. So dia pun berurusan lah dengan akak ni macam biasa. Okay. Dia chatting lah, chat apa semua. Lepas je 3 hari lepas tu, akak tu pun datang dekat rumah dia. Okay. Dah chat apa semua, so dah bagi alamat, detail apa semua. So akak tu pun datang dekat rumah dia untuk mulakan sesi berbekam tu. Dia tak mengurut lagi guys. Dia first tu dia buat berbekam dulu, sebabnya muka dia time tu tengah breakout. So dia rasa macam bila berbekam ni dekat muka, breakout tu slow down akan hilang. Okay. Dan kejadian yang bermulanya dia tahu yang dia perlu berubat, sebabnya waktu akak tu buat bekam dekat dia, akak tu kata dekat muka dia tu darah tak putus-putus, macam air mengalir macam tu. Tak putus-putus. Time tu akak tu macam bagi cadangan lah macam tu, nasihat lebih kurang macam tu, cakap dekat si Nani ni supaya dia try untuk pergi berubat. Waktu tu Nani dah risau dah sebenarnya tau, sebab akak tu kata macam tu, sebab dia kata macam darah dekat muka dia ni still ada, dah buang still ada macam tu, macam non-stop macam tu. Sebab tu lah dia risau. And lepas dia daripada dia berbekam tu, 3 minggu lepas tu akak tu datang balik dekat rumah dia, tapi bukan untuk berbekam guys, untuk sesi mengurut pula. Nak dipendekkan cerita guys, waktu akak tu datang rumah Nani untuk sesi mengurut pula, waktu akak tu tengah mengurut-ngurut Nani, diorang pun sembang-sembang lah macam biasa kan, sembang-sembang kosong macam tu. Dan tiba-tiba akak tu buka cerita tau. Kisah ni start daripada akak tu buka cerita lah, yang akak tu cerita dekat Nani sendiri, dia pernah urut seorang lelaki, dan lelaki tu anggota polis. Dia kata dia dapat detect lelaki tu yang ada saka harimau waktu tu. Dan waktu tu juga Nani ni rasa macam pelik tau, macam mana akak tu perempuan boleh urut lelaki, macam tu lah. Tapi time tu dia just usnuzon lah, bersangka baik macam tu je. Okay. So lepas dia habis akak tu mengurut Nani, akak tu pun balik rumah macam biasa. Selalunya lepas mengurut, badan kita akan rasa segar, macam ringan macam tu kan, sebab kita dah mengurut-ngurut macam tu, dah buang angin-angin dalam badan. Tapi Nani kata badan dia rasa macam bukan ringan guys, rasa kosong, rasa macam tak ada apa-apa efek pun time tu.
And then lepas tu Nani dah tak contact dah dengan akak tu. Sebabnya Nani kata, yelah servis dia tak memuaskan kan. So Nani pun tak nak lah panggil dia balik untuk urut Nani ke, bekam Nani ke. Nani memang tak nak dah. Sebab dia rasa macam bila dia mengurut ataupun berbekam dengan akak tu, dia rasa macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa efek pun kat badan dia. So lepas dia start, dia dah nak macam stop lah berurut dengan akak tu, dia rasa dia punya diri tu ada satu benda yang pelik guys. Dia jadi seorang yang sangat-sangat panas baran tau. Dia jadi pemarah. Kadang-kadang guys, dia boleh campak barang yang ada kat sekeliling dia disebabkan marah dia tu dah menguasai diri dia sendiri. Tapi yang peliknya lagi dekat sini, dia tak sedar apa yang dia buat. Tapi orang sekeliling dia sedar apa yang Nani tu cuba lakukan macam tu. And lepas dia setahun lepas tu lah kan, kiranya waktu dia mengurut dengan akak tu, dia tak kahwin lagi. Lepas dia setahun lepas tu, dia kahwin dengan husband dia. Dan lepas dia kahwin tu, dia punya baran tu lagi teruk guys. Korang nak tahu tak, waktu dia kahwin dengan husband dia tu, sofa L yang dekat rumah, yang dekat ruang tamu tu, dia boleh tendang sampai terbalik. Korang gila, macam dahsyat lah. Sebab dia perempuan, dia boleh tendang sofa L yang besar tu sampai terbalik. Waktu tu dia kata dia memang sangat-sangat jadi macam pemarah lah. Dia tak sedar pun apa yang dia cuba lakukan. And waktu tu juga laki dia terus peluk dia, laki dia azankan dia, barulah dia rasa tenang. Nani ni dia sebenarnya beruntung juga tau. Walaupun dia dapat lelaki yang macam baik, penyayang apa semua, dia beruntung juga sebab bapa mertua dia juga seorang yang pandai berubat. Dia boleh berubat Nani ni daripada jauh je. Macam tu. Sampailah ada satu hari ni, kakak ipar Nani, which is husband dia punya kakak, pergi saja dekat Nani ni untuk berubat dengan seorang ustaz yang agak famous lah dekat kawasan dia orang tu. Sebabnya guys, ustaz tu dia banyak dah berjaya berubat ke orang. Kiranya setiap kali dia berubat ke orang, mesti perubatan yang dia buat tu berhasil. Sebab itulah kakak ipar dia suggestkan si Nani ni untuk try berubat dengan ustaz tu. Mana tahu lah kan, cara ustaz tu boleh pulihkan ataupun boleh sembuhkan Nani ni balik. So waktu Nani tu berubat dengan ustaz tu start dengan cara dia scan Nani dulu. Dia macam kiranya dia nak tahu dulu apa benda yang ada dekat badan si Nani ni. Waktu scan apa semua, ustaz tu bagi tahu Nani yang Nani ni sebenarnya ada saka. Sebabnya guys, ustaz tu bagi tahu si Nani ni selalu mimpi dukung bayi, susukan bayi, sampai yang paling teruk yang macam boleh dia rasa in real life, perut dia menggelembung. Even dia tak pregnant pun, perut dia macam orang pregnant macam tu. Sebab tu lah ustaz tu kata si Nani ni ada saka. So Nani pun macam pelik lah, nak kata dia punya family, keturunan dia memang tak ada benda-benda macam tu. And then barulah ustaz tu bagi tahu yang sebenarnya saka yang ada dekat Nani tu bukan daripada family dia, tapi daripada orang yang mengurut. Time tu Nani macam tak terfikir lagi akak tu tau. Sebabnya dia dah berubat dengan 3 orang termasuk akak tu. So ada lagi 2 orang ni. Mana tahu antara berdua ni pula kan. Tapi bila ustaz tu bagi tahu ciri-ciri dia, time tu Nani terkejut sebab ustaz tu ada bagi tahu juga saka yang ada dekat badan si Nani tu saka harimau. Waktu tu lah Nani terkejut gila. Time tu juga dia terus macam okey, mesti saka yang dia dapat tu, which is saka harimau tu, daripada akak yang nombor 3 yang dia mengurut, yang dia jumpa dekat Facebook tu. Nak dijadikan cerita guys, si husband Nani ni, dia cerita balik dekat Nani apa yang Nani buat waktu dia tengah memberontak tu. Waktu tu kan Nani kan dalam keadaan tak sedar kan, so dia tak tahu apa yang dia buat. So time tu lah husband dia cerita balik kat dia, dan husband dia ada bagi tahu waktu dia tengah memberontak tu, Nani tu macam ada satu cengkaman yang sangat-sangat kuat nak cengkam badan husband dia. Waktu tu jugalah si Nani tu baru teringat, akak tu pernah cerita dekat dia yang dia ada urut yang polis lelaki macam tu, dan polis tu dia detect dapat saka harimau.
ada saka harimau macam tu. So ustaz tu bagi tahulah Nani. Ustaz tu cakap dekat belakang badan Nani tu dah ditumpangi saka harimau. Sebab itulah lepas dia waktu asar, Nani rasa belakang badan dia tu macam berat tau. Macam dia ada dukung something yang sangat-sangat berat. Sebab itulah dia rasa lepas asar tu, dia rasa macam badan berat dekat bahagian belakang. Maybe benda tu lah bertenggek dekat belakang badan dia. And bukan tu je guys, dia rasa nak sesak nafas, rasa macam leher dia ni kena cekik. And ada satu benda ni yang dia rasa sangat-sangat anxiety. Anxiety dia tu macam berterusan macam tu lah. Lepas dia waktu asar sampai lepas waktu maghrib macam tu. Setiap hari dia akan rasa benda tu. And nak dijadikan cerita pula, disebabkan Nani tak sedar kan waktu dia memberontak tu dia buat apa. Husband dia pun ceritalah balik dekat Nani apa yang Nani buat. Barulah Nani tahu yang sebenarnya waktu dia dalam keadaan macam tu, dia nak cengkam badan husband dia guys. Waktu tu lah dia teringat yang akak tu pernah cerita dekat dia mula-mula dulu yang dia pernah urut satu anggota polis lelaki ni, dan dia dapat detect yang polis tu ada saka harimau. Waktu tu jugalah ustaz tu baru bagi tahu yang si Nani ni yang sebenarnya ada saka harimau yang tumpang dekat badan dia, which is dekat bahagian belakang badan. Sebab tu jugalah bila lepas waktu asar, Nani rasa belakang badan dia tu macam dia pikul benda yang berat. Maybe benda tu yang bertenggek dekat belakang badan Nani ni. And bukan tu je guys, dia rasa macam sesak nafas, dia rasa macam leher dia ni kena cekik, dan last kali ni dia boleh rasa anxiety yang sangat-sangat lama waktu tu. Dan waktu sebelum kejadian yang dia nak pergi dekat rumah ustaz tu, dia on the way dekat rumah ustaz tu, dia rasa macam badan dia tu dalam keadaan yang panas. Rasa macam tak sedap je, macam tak nak je pergi dekat rumah ustaz tu. Maybe benda tu lah yang tak bagi ataupun nak halang dia daripada berubat dengan ustaz tu. And guys, korang nak tahu tak, waktu dia tengah bercakap dengan ustaz tu juga, dia tengok wife yang ustaz tu pandang dia lain macam guys. Dia fikir time tu yang wife ustaz tu nak marah dia sebab dia tengah bersembang dengan ustaz tu. Tapi sebenarnya wife ustaz tu juga seorang yang hijabnya terbuka. Dia boleh nampak apa benda yang dekat belakang badan si Nani. So back to the story balik, waktu yang dia tengah berinteraksi dengan ustaz tu kata mujurlah yang saka harimau tu bukan kepunyaan Nani ni, tapi kepunyaan orang luar. So senanglah benda tu nak keluar daripada badan Nani ni, sebab benda tu baru je menumpang. Tapi sekarang benda tu dah boleh keluar daripada badan dia, tapi benda tu tak nak berenggang dengan dia guys, sebabnya benda tu still menumpang dekat rumah dia. Macam tu. Sebab tu lah setiap malam lah ataupun macam kerap jugalah kan, husband Nani ni dia akan nampak benda yang pelik-pelik dekat dalam rumah. So bila dia nampak benda-benda macam tu, dia dah dapat detect dah, mesti benda yang dia tengok tu saka harimau tu. Dan ayah dengan adik lelaki Nani ni pula selalu nampak satu lembaga yang sangat-sangat besar dekat bahagian luar rumah. Siap ayah dia boleh takat gambar lagi benda tu guys. Tapi benda tu dia hanya nampak mata je tau. Sebab dia besar, dia hitam, dia tak ada hidung, dia tak ada mulut. Kiranya dekat bahagian muka ni dia just ada mata dia je. Rasa macam seram lah, sebab ayah dia still boleh lagi tangkap gambar benda tu. Tapi sampai sekarang si Nani ni dia still lagi dalam proses pemulihan untuk baik pulih badan dia balik. Dan dia kata hari Sabtu nanti dia akan berubat balik dengan ustaz tu, sebab ustaz tu suruh husband dia cari 7 air masjid daripada masjid yang berbeza-beza, tapi 7 masjid untuk dijadikan sebagai ubat lah untuk rawat Nani ni. Okay. So Nani kata kalau ada masa lagi dia akan cerita lagi kisah dia pasal proses-proses rawatan dia ni dengan ustaz tu ataupun ustaz-ustaz sebelum tu. Okay. So tu je lah kisah yang dikongsikan oleh Nani, yang dia dapat saka daripada orang luar, bukannya daripada keturunan dia sendiri. Selalunya kita akan dengar saka ni daripada keturunan nenek moyang apa semua kan, kiranya daripada zaman-zaman dulu. Tapi cerita ni dia lain sikit tau, dia twist sikit. Sebabnya saka yang dia dapat ni daripada orang luar. Selalunya orang luar ni kita bukan dapat saka, selalunya kita dapat sihir, betul tak? Tapi Nani ni
dia kira macam special sikit lah kan. Nak kata special tu tak ada lah juga, sebab saka benda yang tak elok. Tapi dia dapat sebenarnya daripada orang yang mengurut dia sendiri. Siapa-siapa yang selalu mengurut tu, korang hati-hatilah. Kiranya bukannya urut dengan orang lain, macam orang yang dekat dengan kita lah. Kiranya urut dengan orang yang betul-betul tukang urut. Sebab itulah bila nak mengurut ni, kita kena fikir. Bukan nak kata mengurut ni benda yang tak baik. Ada kebaikan, ada pro and contra. Tapi cuma macam mana cakap, lebih kepada berhati-hati macam tu. So tu je lah kisah untuk video kali ni. Mana-mana yang belum tekan button like dan subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tune on my next video. Bye.